Biarkan anak main basikal lajak, 6 penjaga ditahan polis. Kes SRC, Datuk Seri Najib diperintah membela diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita TV9 jam 8 malam edisi Senin 11 November 2019 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Baiklah, kita terus ke paparan utama. Bukan hanya cakap, polis mula bertindak terhadap penjaga cuai dan mengabaikan anak. Akibatnya 6 penjaga ditahan selepas disyaki membiarkan anak mereka terbabit dalam kegiatan basikal lajak. Keenam penjaga ditahan di sekitar Taman Kosas Ampang malam semalam. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, ACP Nur Azmi Yusof dalam satu kenyataan memaklumkan 6 individu berusia antara 37 dan 52 tahun itu antaranya bekerja sebagai pengawal keselamatan, peniaga dan penyelia hotel. Katanya mereka ditahan dan disiasat mengikut Seksyen 33 Akta Kanak-Kanak 2001. Ia memperuntukkan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagaimanapun katanya, semua mereka dibebaskan dengan jaminan polis lepas keterangan diambil. Mereka ditahan selepas 6 remaja lelaki berusia 11 hingga 16 tahun ditahan sewaktu menunggang basikal lajak di jalan raya kira-kira 8.51 malam. ACP Nur Azmi berkata 2 daripada remaja berkenaan berusia 15 dan 16 tahun didapati tidak bersekolah. Menurut seorang pegawai polis, pegawai pengangkutan jalan atau warden lalu lintas juga boleh menahan mana-mana basikal elektrik atau trisikal yang dalam pandangannya suatu kesalahan dilakukan. Permohonan Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz untuk mencabar kewujudan sekolah vernakular dari segi perlembagaan ditolak di Mahkamah Persekutuan. Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Muhammad yang menolak permohonan itu berkata, perkara yang dikemukakan Muhammad Khairul perlu dimulakan di Mahkamah Tinggi, bukannya terus ke Mahkamah Persekutuan. Tan Sri Azhar berkata Muhammad Khairul perlu mendapatkan kebenaran daripada seorang hakim Mahkamah Persekutuan berdasarkan perkara 4/4 Perlembagaan Persekutuan. Ini kerana peguam itu mencabar kecekapan Badan Perundangan Persekutuan untuk meluluskan undang-undang. Dalam usul yang difailkan 23 Oktober lalu, peguam tersebut memohon pengisytiharan daripada Mahkamah Persekutuan yang keputusan Parlimen meluluskan pindaan kepada Seksyen 17 dan 28 Akta Pendidikan 1996 agar kewujudan sekolah vernakular diteruskan adalah tidak mengikut perlembagaan. Muhammad Khairul Azam memfailkan usul itu dengan menamakan Kerajaan Malaysia dan Menteri Pendidikan selaku responden. Usul mendakwa sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil bertentangan dengan perkara 152/1 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Hari ini sekali lagi sesi persidangan Dewan Rakyat ditangguhkan seketika kerana masalah kesihatan ahli parlimen. Sidang tadi, ahli parlimen Kuala Pilah, Edin Shazli Sid, pingsan. Beliau yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia rebah sewaktu mendengar perbahasan di Dewan Rakyat. Waktu itu, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad Baharudin Shah sedang menjawab soalan tambahan. Berikutan itu, Timbalan yang dipertua Datuk Muhammad Rashid Hasnun menangguhkan sesi persidangan. Di atas soalan tentang sebab-sebab utama berlakunya kebakaran terbuka secara tidak terkawal adalah kecuaian dan juga ada pihak-pihak pertanian yang telah membuka ruang untuk berlakunya masalah-masalah ini dengan membuat salah satu daripada acaranya dengan terima kasih. Yang berhormat Majlis Dewan berhenti rehat sebentar. Bagi peluang, untuk kita pay attention kepada Menteri. Timbalan Menteri. Minta bantuan doktor perubatan.
Kira-kira jam 10.43 pagi, Adeline Shazli dibawa keluar dari Dewan menggunakan kerusi roda untuk ke klinik di Parlimen dan berehat. Sesi persidangan Dewan Rakyat bersambung semula selepas kira-kira 10 minit kemudian. Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yee dilaporkan berkata, Adeline Shazli mengalami sesak nafas. Beliau kini dalam keadaan stabil. 21 Oktober lalu, Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Mansur Osman, rebah sewaktu membahaskan Belanjawan 2020 di Dewan Rakyat. Pembangunan semua dua projek terbengkalai di pusat bandaraya Kuala Lumpur iaitu Plaza Rakyat dan Hotel Hyatt akan dijalankan sebelum akhir tahun ini. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, projek berkenaan dijangka siap dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Projek Plaza Rakyat terbengkalai sejak tahun 1992 disebabkan pelbagai faktor termasuk keadaan ekonomi. Pembinaan semula akan dijalankan selepas Perintah Pembangunan DO dijangka dikeluarkan kepada pemaju baru akhir bulan ini. Hotel Hyatt ya, di Jalan Sultan Ismail. Ya. Yang ini pun satu projek yang telah terbengkalai untuk beberapa tahun. Ianya mula-mula dia punya DO adalah pada tahun 1993 dan telah diadakan beberapa siri pindaan pada 98, 2003, 2013 dan sebagainya, tetapi pokoknya dia terbengkalai ya. So sekarang ni pun kita jangkakan bahawa ianya juga akan dimulakan dalam sebelum ujung tahun ini. Dan projek itu akan dilaksanakan dengan sepenuhnya lah oleh pemaju yang asal. Pembangunan semula projek itu, kata beliau, menepis dakwaan kerja-kerja pembangunan di Kuala Lumpur bergerak perlahan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa negara-negara Islam memberi tumpuan kepada amalan tadbir urus yang baik. Menurut beliau, ia adalah langkah menangani keganasan agama khususnya Islamofobia. Berucap pada siri kolokium antarabangsa mengenai pemahaman Islam bertajuk menjelaskan Islamofobia ke arah pengertian lebih mendalam mengenai Islam, Tun Dr. Mahathir berkata, dengan pengurusan yang baik, sesebuah negara mampu stabil kerana mempunyai sumber yang ditadbir dengan cekap. Methods of governance that will help the country to grow and become strong. Actually, Muslim countries are very, very rich, but we do not deploy the wealth that we have in the proper manner. And because of that, we have lost out our opportunity to become a highly developed, very advanced country. Beliau juga menegaskan penduduk dan negara Islam perlu meraih simpati dan sokongan dunia terhadap Palestin. Katanya, bukan semua rakyat negara Eropah dan Amerika Syarikat menentang Islam atau penduduk di Palestin. Sebaliknya, ramai yang bersimpati. Cuma serangan atau keganasan menyebabkan mereka hilang simpati terhadap masyarakat Islam. Bertemu kembali. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak diperintah membela diri atas 7 tuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Ia membabitkan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sdn Bhd. Keputusan itu dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan wujud kes prima facie bagi kes berkenaan. Wartawan Meja Jenayah Hamdi Fahmi Muhammad Zaki dan Siti Khadijah Jaafar ada butirannya. Ahli Parlimen pekan itu berdepan 3 dakwaan pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram serta 1 pertuduhan salah guna kuasa pada 4 Julai tahun lalu. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda sehingga 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana yang lebih tinggi.
Perbicaraan kes berprofil tinggi yang mengambil masa 58 hari di peringkat kes pendakwaan ini disifatkan antara perbicaraan penuh drama dengan pelbagai pendedahan dilakukan membabitkan bekas pemimpin nombor 1 negara. Prosiding yang mendapat perhatian seluruh dunia ini bermula 3 April lalu dengan memanggil 57 saksi pendakwaan. Hakim Muhammad Nazlan yang membuat keputusan itu pada akhir kes pendakwaan berkata, Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan dalam SRC dan mempunyai kawalan penuh ke atas syarikat terbabit yang menyebabkan RM42 juta didepositkan ke dalam akaunnya dalam pengetahuan beliau. Mahkamah turut mendapati pindahan wang daripada akaun SRC ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib telah menyebabkan SRC mengalami kerugian. Walaupun mengetahui terdapat wang yang dimasukkan ke dalam akaunnya, tertuduh tidak membuat laporan polis. Pihak mahkamah juga mendapati ada elemen salah guna kedudukan dalam kes terbabit. Dalam perkembangan berkaitan, Hakim Muhammad Nazlan berkata keterangan yang dicatatkan dalam minit mesyuarat menunjukkan tertuduh hadir pada 2 mesyuarat yang meluluskan jaminan kerajaan berjumlah RM4 bilion untuk SRC oleh kumpulan wang persaraan diberbadankan KWAP. Pinjaman itu tidak mungkin diluluskan tanpa jaminan kerajaan dan ia disalurkan dengan kadar segera sekiranya tertuduh bukan seorang Perdana Menteri atau Menteri Kewangan pada ketika itu. Tertuduh mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas syarikat SRC selaku Menteri Kewangan dan MOF Incorporated sebagai pemegang saham tunggal SRC. Bekas Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah cuba campur tangan dalam perkara SRC tetapi telah dihalang oleh tertuduh. Mahkamah turut menetapkan selama 10 hari iaitu pada 3, 4, 9 hingga 12 dan seterusnya pada 16 hingga 19 Disember depan untuk Datuk Seri Najib membela diri dan beliau seterusnya memilih untuk membela diri menerusi keterangan bersumpah terhadap kesemua ke-7 pertuduhan yang dihadapi beliau. Semasa perbicaraan, pasukan pendakwaan mengemukakan lebih 750 barang kes termasuk dokumen bank yang mempunyai kaitan dengan akaun bank Datuk Seri Najib, transaksi tunai, minit mesyuarat dan perbualan BlackBerry berhubung transaksi tertuduh. Hanya dalam tempoh 13 jam, Lazada melepasi rekod jualan 11.11 berbanding pada tahun 2018. Lazada berhasil mencipta satu fenomena apabila menjual lebih dari 1 juta barang dalam 1 jam pertama. Jualan Lazada 11.11 tahunan terbesar pada tahun ini mengundang semua kaki membeli belah untuk menyertai fenomena Lazada 11.11 Super Show yang bersiaran langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC semalam. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad, Johan Ishak, ini merupakan kolaborasi kedua Lazada bersama TV3. Tema neon dipilih pada kali ini menampilkan kumpulan K-pop A-Pink serta bintang Indonesia Cinta Laura Kiel. Tema neon ni first thing sebab dia is Lazada punya look and feel. Second thing sebab neon ni is very vibrant. So very vibrant to me, I rasa macam neon melambangkan untuk kita orang membeli belah dengan lebih. I think the shopping feel. Saya nampak cool dengan pakaian ini macam swag. Okey, bersama malam ini saya akan berkolaborasi bersama dengan Colorino dan juga model-model diorang akan memperagakan pakaian dan juga barangan-barangan mereka dan saya akan menyanyi bersama dengan mereka. Ya. Pakaian Andi hari ni Adi dah nampakkan dia loose lah. Dia nampak loose sikit. Selalu macam Adi memang ada Adi punya outfit selalu kan. So macam hari ni Adi just pakai simple-simple je sebenarnya. Tak ada apa sangat.
Lagipun sekejap lagi kita orang akan mencongak ada benda yang kita orang kena buat. Jadi adik kena pakai macam ni lah untuk nampakkan jadi murid lah. Sebab nanti ada cikgu je lagi. Aku cuba mengingat kembali segala silap. 네, 우선 이렇게 말레이시아 멋진 아티스트 분들과 함께 할 수 있어서 너무나 영광이고요. 저희 에이핑크의 곡을 또 이렇게 들려드릴 수 있는 자리가 있어서 너무나 기쁩니다. 오늘 끝까지 같이 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. Dalam memastikan kepuasan pelanggan, Lazada telah menghantar bungkusan pertama kepada pelanggan pada jam 1.20 pagi tadi. Media Prima Berhad MPB komited membantu melonjakkan taraf perniagaan usahawan terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS dengan memanfaatkan pasaran dan penjenamaan syarikat mereka melalui kuasa media televisyen. Pakej pengiklanan yang kembali buat kali ke-14 kini dikenali sebagai TV Now menawarkan pinjamatan lebih hebat sehingga 90%. Inisiatif ini membantu pelanggan untuk menerokai segmen pemasaran dan penjenamaan yang lebih luas sekaligus meningkatkan jualan produk atau perkhidmatan masing-masing. TV Now menawarkan 4 pakej pengiklanan iaitu Bronze, Silver, Gold dan Platinum bagi membantu usahawan mengembangkan perniagaan dan meringankan capaian pelanggan ke tahap tertinggi. Semua pakej ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri dan pelanggan boleh memilih slot rancangan berbeza mengikut kemampuan dan kehendak perniagaan mereka. For 13 years, the program have given business owners all over Malaysia the opportunity to advertise with Malaysia's biggest television network, Media Prima, at exclusive and massive discounts. We have successfully given small, medium and large business operators the opportunity to bring their products and brand to the forefront through the power of TV. Lebih menarik, ruang pengiklanan ditawarkan sangat fleksibel dan membolehkan usahawan memilih pakej yang paling bersesuaian untuk kehendak pasaran mereka. Selain itu, TV Now turut menawarkan bonus dan khidmat tambahan seperti penghasilan iklan profesional serta konsultasi dan penyediaan perniagaan. Bagi saya, bila dah ada produk, kita kena always kelihatan di TV ataupun di social media lah. Dan bagus juga saya tengok TV3 dah start ada dia punya own digital channel. So kita tak, kalau nak keluar TV pun boleh keluar online juga. Sebab saya tengok dalam tadi dah ada package yang disediakan untuk digital. So bagi saya lengkap. Yeah, I actually got a shock that the promotions that they are giving right now is actually very reasonable, and I believe that that everyone is able to. It's affordable. Seminar dan Expo Percuma MPB TV Now ini memberi peluang kepada usahawan untuk mempelajari strategi dan teknik melonjakkan perniagaan melalui kuasa pengiklanan televisyen. Berlangsung selama 4 hari bermula hari ini hingga 14 November di Hotel Doubletree Hilton, Kuala Lumpur. Bagi yang berminat, daftar di laman web tvrsvp.com. Cost effectiveness, ROI. TV Now is all that and... Perkembangan antarabangsa. Kaki tangan lapangan terbang Sharm el-Sheikh Mesir bergegas untuk memadamkan kebakaran selepas sebuah pesawat disambar api sebaik ia mendarat. Pesawat syarikat tambang rendah Ukraine SkyUp Airlines dilaporkan sudah mengalami masalah teknikal sebelum tiba di lapangan terbang itu. Sebab ia melakukan pendaratan, gear mendarat pesawat berkenaan tiba-tiba meletup lalu terbakar. Kebocoran bahan api dipercayai sebagai punca kebakaran. Kesemua 196 penumpang dan kru selamat. Dua buah negeri di Australia mengisytiharkan darurat berikutan kebakaran belukar. Keadaan dijangka semakin memburuk dan mengancam keselamatan penduduk.
Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan ribuan lagi penduduk dipindahkan berikutan keadaan cuaca yang memburuk di New South Wales dan Queensland. Setakat ini, sebanyak 120 kebakaran berlaku di kedua-dua negeri berkenaan. Kira-kira 150 buah rumah musnah manakala 970,000 hektar tanah di New South Wales terjejas akibat kebakaran. Di Queensland, 9 buah rumah musnah dijilat api. Menurut Ketua Menteri New South Wales, Gladys Berejiklian, pihaknya menjangkakan peningkatan suhu dan angin kencang di negeri itu. Festival Beli Belah Global 11.11 2019, Alibaba mencatatkan jualan mencecah $14.2 bilion Amerika sejak tempoh sejam. Menurut syarikat e-dagang utama dunia, Alibaba Group, dalam tempoh 12 jam, hampir $27.4 bilion telah dibelanjakan. Pelancaran acara beli belah yang turut digelar Singles Day dihangatkan dengan persembahan bintang pop dari Amerika Syarikat, Taylor Swift. Jumlah itu sekaligus dijangka menandingi rekod jualan tahun lalu sebanyak $30.7 bilion dalam tempoh 24 jam. Promosi itu bermula pada tengah malam semalam dengan pelanggan Cina berlumba-lumba membeli barangan termasuk peralatan elektronik, pakaian dan barangan rumah. Sejak dilancarkan pada tahun 2009, Singles Day menjadi festival beli belah dalam talian selama 24 jam yang terbesar serta yang paling dinanti-nantikan oleh pelanggan di seluruh dunia. Perkembangan sukan. 3 pemain Farhan Roslan, Nazirul Naim Cik Hassan dan Syahril Fikri Mat Fauzi terpaksa diketepikan pengendali Harimau Melaya Tan Cheng Ho bagi melengkapkan senarai 23 pemain terakhir yang akan menggalas tugasan 2 aksi kelayakan kumpulan G Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 bagi menentang Thailand dan Indonesia di Stadium Nasional Bukit Jalil 14 dan 19 November nanti. Berikut senarai akhir 23 pemain yang akan mewakili negara menjelang 2 aksi kumpulan G menentang Thailand dan Indonesia. Daripada senarai akhir itu, Cheng Ho dilihat mempunyai banyak pilihan dalam mencuba pelbagai variasi permainan khususnya di bahagian tengah. Selepas beberapa pemain seperti Badrul Bakhtiar dan Azizan Nordin turut berada dalam senarai 23 pemain, namun apa yang menarik, kelibat pemain perancang Afiq Fazail yang tidak bersama Harimau Malaya ketika aksi persahabatan menentang Tajikistan baru-baru ini pastinya paling dinanti-nantikan peminat. Pemain Johor Darul Takzim itu perlu memanfaatkan peluang yang diberikan Cheng Ho untuk membuktikan dia benar-benar layak untuk menyarungi jersey Harimau Malaya. Apapun pemilihan Cheng Ho kali ini, kesemua 23 pemain perlu meletakkan soal kemenangan sebagai misi utama ketika melayan kunjungan Thailand dan Indonesia nanti. Selepas mengharungi 3 perlawanan, Harimau Malaya berada di kedudukan keempat hasil 3 mata dan sekiranya kemenangan ke atas Thailand dan Indonesia mampu dicapai, Harimau Malaya pastinya mempunyai peluang lebih cerah ke pusingan 3 kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Baiklah saudara, Walt Disney lancar TV streaming dan ianya memberi saingan kepada Netflix. Majlis pelancarannya mengakhiri paparan berita TV9 malam ini. Saya Muhammad Taufik Mamanuh. Assalamualaikum dan selamat malam.